ibadati fil haraj ka hijrati ilayya. Melakukan ibadah di dalam waktu huru-hara, sukar. Dan Imam Qurtubi menafsirkan dalam keadaan yang perang, serabut, maksudnya yang dunia yang kacau bilau, seumpama seperti ini berhijrah kepada aku. Ustaz betul ke hadis Ustaz ni? Ada pelajar usul, tak apa, boleh check lah hadis status hadis tu, riwayat Muslim sahih. Jadi nak menceritakan bagaimana ibadat ni dalam waktu sehari pahala dia lebih. Senang saya buat macam ni. Ada dua tentera Amerika Syarikat, dia hantar dua orang tentera, dua pangkat yang sama, dua pangkat yang sama, tetapi seorang bertugas di Washington DC, dia jaga White House, yang seorang lagi kena pergi Iraq, kena pergi perang. Betul. Tapi kerja yang sama, tugasnya menjaga. Kat Iraq pun dia jaga juga, dia jaga bangunan ke, dia jaga apa. Tetapi gaji mana yang paling tinggi? Washington. Kat mana tinggi? Washington tinggi, bukan kat Iraq tinggi. Iraq. Sebab apa Iraq? Sebab apa? Risiko risiko susah, bila-bila kena tembak dengan sniper kan. Tapi tugasnya sama, kerja menjaga, tetapi disebabkan suasana susah, pahala di gaji dia di-upkan kan, elan sara hidup ke apa kan. Jadi tugasnya sama tak? Tugasnya sama, tugasnya menjaga bangunan, pangkatnya sama, tetapi keadaan yang dia hidup membuatkan dia mendapat gaji yang tinggi. Begitu juga bila kita hidup di zaman fitnah, di zaman yang orang meninggalkan Islam, di mana orang jauh daripada Islam, kita mempertahankan Islam, ketika itu pahala kita lebih. Sebab itu di akhir ni kita diajar untuk selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa farzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan aku satu kebenaran, warinal batila farzuqna jinabah. Dan perlihatkan aku kebatilan itu satu kebatilan, maka perniagaan aku untuk menjauhinya. Apa maksud Ustaz kebenaran itu satu kebenaran? Tak benar ke yang kita nampak ni? Saya bagi satu contoh Maaflah kalau ada yang rasa contoh yang mudah. Kalau kita tengok orang lelaki pegang lelaki, orang perempuan cakap apa? Dia pegang tangan kawan macam ni, pegang tangan. Maksud supaya kontak KFC. Tak pun gateway ke, dekat-dekat bangsa ke, dia pegang. Lepas tu dia kat sini pula ni, jalan. Lepas tu dia lentuk balik macam tu pula. Rasa dia cakap apa? Cakap Ustaz, cakap kan? Ataupun dia pegang tangan dia kan? Apalah dia ni, nampak ya abang sado tapi nanti ada taman. Tapi bila nampak seorang lelaki pegang seorang wanita yang bukan isteri dia, biasalah zaman sekarang. Sedangkan mana yang tepat dari segi Islam? Mana yang tepat dari segi Islam? Pegang lelaki ke pegang perempuan? Pegang perempuan? Itu ada salah mazhab tu Pegang lelaki kita lah. Bahkan pegang lelaki ni sunnah para sahabat, pegang tangan sahabat. Dia lah yang kepala tu melampau-lampau lah kan. Tapi nak ceritanya, pegang lelaki dengan pegang perempuan, tapi pandangan kita kata apa? Pegang perempuan biasa. Lama sekarang, trend sekarang, tak menjadi masalah. Pegang lelaki tu jadi masalah. Betul. Bahkan ulama katakan dulu ada isu tentang sentuh anjing. Betul. Sentuh anjing tu lebih baik daripada sentuh perempuan. Lepas ni kenapa sentuh anjing? Ada ustaz banyak cakap boleh sentuh anjing dan sentuh perempuan Tengok tentu. Jadi nak ceritanya begitu sekali. Jadi sebab itu sedang mengajar kita doa supaya kita lihat kebenaran itu satu kebenaran kan? Kebatilan itu satu kebatilan, supaya tidak dikaburi dengan kata orang itu sebagai contoh yang mudah Okey, keuntungan yang pertama, harta yang fana menjadi kekal kerana kehidupan sementara yang dijual kepada Zat Dzul Jalal yang merupakan Al-Qayyumul Baqi' dan dibelanjakan di jalannya itu berubah menjadi kekal dan akan memberikan buah-buahan abadi. Harta, bila kata harta ni duit, anak, ilmu. Jadi bagaimana kalau kita jual kepada yang kekal, dia menjadi apa? Dia akan menjadi kekal dan menjadi buah-buahan. Sebab itu ulama mengatakan dunia ni adalah ladang untuk akhirat kan, untuk kita. Sebab itu modal kita sebenarnya adalah umur kita. Orang miskin
orang kurang miskin, orang kaya, orang sangat kaya, kita semua diberi semua waktu yang sama, 24 jam. Kalau harta ni mungkin ada yang lebih harta, tapi dengan umur tu tadi kita boleh tukar kepada umur yang kekal. Pertama sekali, kalau kita tukar saja niat kita untuk beribadat kepada Allah SWT, itu pun dah cukup. Jadi Allah SWT bagi kita, kata orang, 24 jam. Dalam 24 jam tu bagaimanakah dengan umur tu menjadikan kita kehidupan yang kekal. Ketika itu minit-minit umur umpama benih dan bijian yang hilang dan reput secara zahir, tetapi mengembangkan bunga-bunga kebahagiaan dan bertunas di alam baqa. Allah maaf, cuma mana? Siapa pernah makan temikai? Pernah tengok biji temikai? Kita makan temikai, kita makan biji temikai sekali. Boleh Pernah tengok orang makan kulit temikai? Tak pernah. Saya masa dekat Sudan dulu, belajar di negara susah sahabat daripada Indonesia. Saya tanya, hantar buat apa ni? Marilah makan. Ya, dia kata mari join. Dia kata buat apa ni? Ini masakan special. Tengok macam sayur labu kan. Rupanya ini sayur dia buat, dia panggil petik. Yang temikai tu dia buat sayur. Kulit temikai tu dia buat sayur. Makan pun sedap. Memang sedap lah. Maksudnya dia makanan tu. Maggi pun dia buat lauk lah. Maksudnya susah. Tapi nak ceritanya, tak pernah terfikir temikai tu dia buat jadi sayur. Kulit temikai tu dia buat sayur. Ni cerita benar ni Yang makan pun boleh lah, 1-2 tak biasa kan. Tapi sedap kan. Sekarang kita makan buah temikai tu, lepas tu kita buang kan. Okay. Tapi buah temikai, yang biji temikai tadi tu, orang ambil, orang letak dalam tanah betul. Dia akan kekal ke dia akan hancur? Dia takkan kekal, dia akan hancur. Dan lepas dia hancur, dia akan melalui proses perubahan kan. Dia akan betul, dia akan tumbuh betul. Pernah bertani tak? Maksudnya okey lah, dia tumbuh, dia naik balik lah, senang cerita. Macam ni zaman Facebook maksudnya daripada biji benih yang tadi, yang ni, dan dia hancur mengalami proses kimia berlaku, dan dia akan tumbuh sebuah pokok, di mana dalam pokok tu ada banyak buah temikai. Dalam buah temikai tu banyak lagi. Begitulah umur kita, umur yang kita kata yang akan habis, yang lenyap. Bila mana kita jual kepada Allah SWT, umur tu memang akan hilang betul. Kita akan nampak umur tu hilang. Tak ada orang lagi pegang umur dia. Siapa pegang umur dia? Tak ada. Umur kita akan habis. Tapi umur yang habis tu, jika mana dijual kepada Allah, dia akan tumbuh seperti mana pokok temikai tadi. Jelas Alhamdulillah. Jelas dah balik-balik lah. Ilmu ni tak boleh banyak. Yang penting sikit dan berterusan. Cuba cakap kat profesor macam tu awak bar terus Okey, masing-masing akan menjadi pemandangan yang bercahaya dan menamaikan di alam barzakh. Jadi ikutlah, kalau dia banyak ni, dia tumbuh pokok strawberry ke, anggur ke kan. Ustaz boleh tak tumbuh kereta? Tumbuh kereta kan, Mercedes semua boleh tumbuh kan. Sebab itu kita punya ni lah. Ni nak berikan gambaran bagaimana biji benih tadi hancur, dia akan menumbuhkan sebuah pokok yang di mana biji-biji banyak. Begitu juga umur kita. Umur kita akan pergi, tapi umur yang dilaporkan dan dijualkan kepada Allah SWT tadi, dia akan menjadi umur yang kan. Okey, itu yang pertama keuntungan. Yang kedua, diberikan bayaran seperti syurga. Dalam hadis kursi Allah berfirman, hadis kursi ini qala Allah, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aina ra'at wa la udhun sami'at wa la 'ala khatari qalbi bashar." Maksudnya Allah kata melalui hadis kursi ini, aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh ini apa dia? Benda yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah terlintas pun di dalam hati manusia. Kenapa mata? Pertama, kalau kita lihat benda yang cantik kalau kat Malaysia ni apa yang cantik? Apa dia? Emas. Itu bagi orang perempuan. Orang lelaki kereta kot. Mahligai, banglo, apa dia sajalah kan. Jadi kita tengok tu, kita rasa kita rasa ni. Kalau kita tengok lah kalau dekat Dubai dia ada satu hotel 7 star tu. Dia panggil apa ya hotel tu? Lupa dah. Apa dia? Hotel tu memang canggih lah. Nak masuk saja, nak masuk hotel tu bukan nak tinggal, nak masuk tu dah kena bayar. Hotel
kat Emirates tu, diberikan dia nak masuk. Nak masuk tu pun kena bayar. Bukan masuk tidur, masuk. Jejak pintu dah kena bayar. Dahsyatnya. Jadi kita tengok tu dah cantik. Tapi Allah kata lebih pada tu. Telinga ni kita suka dengar apa? Air terjun kan, tenang kan. Maksudnya telinga kita pun dengar benda-benda yang tak boleh. Telinga pun tak dapat kata orang bayangkan. Yang tak terlintas pun syurga ni. Sebab tu syurga ni benda yang terlampau indah. Jadi sebab kerana diberikan beginilah sahabat-sahabat dan orang-orang yang berjuang ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia rasa Masya Allah syurga ni cukup lah. Jadi apa tadi? Tadi umur yang kekal, umur yang fana akan menjadi umur yang kekal di alam barzakh. Kedua, diberikan apa dia? Bayaran seperti syurga. Dan ketiga, nilai setiap anggota dan indera akan meningkat dari 1 kepada 1000. Misalnya akad ialah seni halat. Okey, sekarang ni nilai kita ni, bila mana kita jual pada Allah tadi, Allah akan beli dengan nilai yang tinggi. Sebab itu contohnya senang. Orang yang bersedekah ni di jalan Allah ni, pahala dia berapa banyak? Banyak. Pahala dia banyak lah, 100, 1000 dan lagi di bulan puasa. Jadi orang yang di jalan Allah ni, nilai dia tu di sisi Allah tinggi. Tinggi seperti mana? Tinggi. Okey, sebab itu bersedekah ni benda yang nampak simple, tetapi dia memberikan kita satu kehebatan. Kalau kita sakit kan, kita sakit. Tahu kita sakit. Sakit teruk ke? Bersedekahlah banyak. Kerana kata Nabi, bersedekah ini, tadi dia kata jauh marbakum bisedekah. Maksudnya rawat orang yang sakit antara kamu ni, kamu ke, sahabat kamu ke, kamu ke, dengan sedekah. Betul? Dengan memberikan sedekah ni, kita boleh sembuh penyakit. Bukan Ustaz kata ni, hadis Nabi. Okey, jadi sebagai contoh dia kata akad ialah sejenis alat. Jika engkau tidak menjualkan kepada Allah, bahkan menggunakan untuk nafsu. Okey, nilai kita sekarang, kita semua ada akal. Kalau kita jual kepada Allah, bagaimana kita menjual kepada Allah? Kita melihat setiap benda itu ada nama-nama Allah. Maksudnya kita lihat benda kita ini Allah SWT. Sebenarnya yang penting, kalau kita lihat setiap benda ni, kita akan nampak jemaah nama-nama Allah SWT. Maksudnya bila kita tengok orang tu comel kita nampak nama Allah Al-Jamil. Tengok orang tu hebat, profesor, nampak kat situ nama Al-Alim. Orang yang nama Allah Al-Alim, yang ada ilmu pengetahuan. Jadi bila mana kita tengok setiap benda ni, kita akan nampak terjemahnya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nampak Allah nama-nama Allah. Jadi begitu sekali. Jadi dengan akal tadi, kita melihat setiap benda ni, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kita menggunakan akal kita untuk hawa nafsu, ia akan menjadi sejenis alat yang tercela, mengganggu dan menyusahkan. Okey. Tapi kalau kita gunakan akal kita untuk memikirkan perkara-perkara tidak elok, akal kita ni dia akan simpan maklumat. Bila kita berfikir, dia akan simpan. Jadi akal yang sentiasa memikirkan perkara-perkara buruk, benda ni akan mengganggu. Waktu dia tua ke, macam ni lah. Kalau orang yang pernah kata orang buat maksiat waktu umur dia muda, waktu dia nak tua, kadang-kadang benda-benda tu akan mengganggu. Dia macam datang balik. Betul tak? Kita tak pernah buat dosa. Sini Masya Allah, bersih Pernah kita semua pernah berdosa kan. Cuma dosa, insyaAllah dosa-dosa kita ni dosa-dosa insyaAllah yang kecil-kecil kan. Tapi bagaimana orang buat dosa besar, jadi dia akan terfikir. Jadi akal tadi tu akan menjadi sebagai alat yang tercela dan memudaratkan, yang akan membebankan kepalamu yang bentuk itu dengan kesakitan, masa lampau yang menyedihkan, dan ketakutan masa depan yang menggerunkan. Kita selalu takut tentang masa depan, betul tak? Siapa sini tak takut tentang masa depan? Mungkin fikir lepas ni ada kerja, tak ada kerja kan. Malaysia lepas ni aman ke tak aman kan. Kita perlu berfikir untuk masa hadapan, tetapi kita tidak memiliki masa hadapan. Sebenarnya kita punya harta adalah waktu sekarang ni, dan Allah tidak akan bertanya kita pada waktu hadapan anda. Allah bertanya apa yang anda buat sekarang. Betul? Jadi fikir, jangan terfikir sangat fikir. Kita ni pemikir, kita nak mikir masa depan. Itu duduk kat kata saya memikir masa depan dia. Saya memang memikir. Jangan dia pemikir macam tu. Itu dah salah fikir. Jadi
kesakitan masa lampau. Jadi bagaimana akal? Maka kerana inilah untuk menyelamatkan diri daripada gangguan dan kegelisahan akal, orang fasik biasanya akan melarikan diri sama ada kepada kemabukan ataupun hiburan. Sebab itu kalau kita lihat kan, orang-orang mak saleh lah, orang barat dia tak boleh fikir daripada mana dia datang, kepada mana dia pergi, dan bila dia mati ni jadi apa, betul? Bila dia pergi tu jadi macam, sekali dia buat apa? Dia minum apa dia? Minum jus oren. Minumlah minumannya sewaktu dengannya. Tak sebabkan ikannya. Okey, bila dia minum tu dia rasa tenang. Ataupun dia pergi mendengar muzik heavy metal dia suka dengan muzik kerana bila ada muzik tu dia lupa sikit sebab itu orang dia banyak pergi konsert muzik. Kalau kita pergi juga maksud kita ada masalah mental lah. Kalau ustaz ni kasar bukan sini lah, kalau terasa tak apalah jadi begitu. Jadi orang barat tu bila dia fikir benda-benda macam ni masa hadapan, dia fikir daripada mana dia datang, lepas tu dia nak pergi mana lepas ni. Kalau dia mati dia habis lah, jadi apa? Jadi nak menghilangkan benda-benda ni, sama ada mabuk ataupun dia pergi setengah-setengah mak salih, dia pergi tengok bola. Bukan soal tengok bola tak bagus, tapi kenapa lah stadium Shah Alam ni 1,000 orang stadium Manchester Old Trafford penuh orang stadium Shah Alam ni bukan orang tak nak pergi, orang pergi masjid Shah Alam tu lebih dekat Allah sebab dia dekat masjid Shah Alam dengan stadium Shah Alam tu, dia pergi masjid Shah Alam tu lebih, sebab ketenangan ada di sana. Yang tengok bola pun dia tenang juga tapi dia kurang tenang sikit lah Jadi jangan bandingkan kenapa lah mak salih ramai yang pergi stadium sebab di stadium ni dia sorak gol kat Malaysia tak ada macam tu pun ada, macam tu tak ada. Kita tengok bola senyum sambil tengok WhatsApp bola main kita main WhatsApp jadi nak ceritanya bagaimanakah bila memikirkan masa hadapan ni akal yang tidak digunakan di jalan Allah, dia akan fikir. Tapi orang Islam alhamdulillah kita tidak ada benda macam tu. Sekiranya akal itu dijual kepada pemilik sebenar dan engkau menggunakan atas namanya, maka ia akan menjadi anak kunci yang begitu sakti sehingga boleh membuka segala khazanah rahmat dan perbendaharaan hikmah yang tiada penghujung yang ada di alam semesta ini. Dengannya ia akan meningkat ke martabat pembimbing besar Rabbani yang akan mempersiapkan pemiliknya ke arah kebahagiaan abadi. Okey, Allah sebut allazi la yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili laayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini dan siang dan malam itu merupakan satu peringatan bagi orang-orang yang berakal. Jadi setiap benda yang kita tengok ni dia ada hikmah dia. Kita tengok dan Allah tidak ceritakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah tidak menciptakan satu benda tu sia-sia. Jerbu. Apa hikmah jerbu? Ada hikmah jerbu? Tak pergi kelas. Orang dia tak pergi kelas tak pergi kelas tu paling suka tak pergi kelas sebab cuti jerbu. Apa lagi? Keburukannya banyak mudarat, betul tak? Tapi agak menarik kalau saya ada baca lah, kalau salah tolong betulkan. Dia kata dengan kejadian jerbu ni dia mengurangkan nyamuk Aedes, mengurangkan kes denggi. Itu ada saya baca lah satu artikel. Dia kata kalau kita nyamuk pun kita fogging kita keluarkan asap kita bagi asap, nyamuk akan lari. Tapi dia kata subhanallah hikmah, ketika mana negara kita terutama negeri Selangor banyak sangat kes denggi, teramat teruk kes denggi ni sampai kalau nak masuk hospital ni flat bawah 60 boleh masuk, 100 lagi kira okey aje lah, 90 okey lagi, sedangkan tak berapa nak okey. Bawah 60 swasta pun penuh. Keluarga saya, kakak saya, satu family masuk hospital, satu bilik tu dia ambil. Nak ceritanya kat Bandar Baru Bangi tu habis, jiran dia kena nurse yang kerja hospital pun mati sebab kena denggi. Nak ceritanya denggi ni terlalu kuat sampai dulu Selangor ada suruh sembahyang solat hajat lepas Jumaat minta. Tapi subhanallah bila mana datang yang jerbu ni kurang kes-kes berkenaan dengan denggi. Ustaz, denggi kurang, sesama sakit paru-paru banyak. Tak adalah, ni nak cerita hikmah, bukan nak cerita penyakit tu, nak ceritanya hikmah tadi. Jadi orang yang Islam sentiasa melihat benda ni baik maksudnya kita sentiasa melihat benda ni semua positif. Okey, tak ada masalah, insya-Allah kita go
tak ada masalah. Apa yang kita dapat ni kita akan hadapi dengan hati yang tenang. Okey, yang kedua, contohnya, tak ada contohnya sangat. Mata ialah diri yang membolehkan roh menyaksikan alam ini melalui jendela tersebut. Sekiranya engkau tidak menjualkannya kepada Allah, bahkan menggunakannya menurut kehendak nafsu, dengan menyaksikan setengah keindahan dan pemenangan yang sementara dan tidak berterusan, ia akan menjadi khadam kepada syahwat dan hawa nafsu yang setahap dengan khawat, iaitu pembuat maksiat. Mata ni benda yang paling susah nak jaga, betul? Lagi-lagi bagi orang lelaki, betul dia macam kamera, mata ni macam kamera. Dia zoom, dia tangkap sekejap je, lepas tu dia simpan data tu lama. Sebab itu dia katakan yang pertama tu, pandangan pertama tu untuk kamu rezeki, jangan cakap macam tu. Walaupun benda ni ada percayaan tentang perawi hadis tu, tapi difahamkan yang kedua, maksudnya sebab itu dalam Islam dia amat menjaga kata orang apa dia, pandangan Atau kalau kita masuk rumah orang pun sebenarnya cakap jangan tengok macam tu. Masuk rumah orang tengok ada perabot tak. Masuk rumah orang kita kena duduk. Ataupun kalau kita ketuk rumah orang tak boleh ketuk di macam ni, kena duduk berada di tepi. Takut-takutlah tengah buka pintu tu kan, ada anak dia perempuan ataupun apa isteri dia langgar-langgar ni Jadi Islam sangat memberatkan mata. Jadi mata ni benda yang macam kamera. Dia angkat sikit terus dia kekal. Jadi terutamanya mata ni kita kena gunakan kerana Allah SWT. Ustaz, jadi orang kisah mata ni ada masalah pandangan dia kan? Tak ada macam tu sebab dia banyak baca macam tu yang pakai baju Malaysia tu kan, baca Quran. Alhamdulillah jadi bukan macam tu. Jadi mata ni macam mana kita lihat cantik. Tapi cantik tu jangan macam tadi tengok cantik lah biasanya tengok itu orang tengok itu orang tapi jangan pula tak pandang mata ni jangan langgar tiang apa, jangan pemandangan. Tak adalah, Islam pun ada agama yang realistik, maksudnya boleh bercakap dengan wanita tetapi jangan kata orang melampau-lampau kalau wanita suara dia lah jangan terlampau pula tapi Malaysia ni Alhamdulillah kalau dekat negara Arab, kalau pensyarah tu lelaki pelajar dia perempuan, dia hanya bercakap dengan tirai. Tahu tirai? Depan ni tirai, dia cakap pelajar perempuan dengan kat belakang. Dan sekali ada seorang profesor ni cakap, saya bercakap rupanya tak ada orang kat kelas. Tak ada orang kat kelas ni kat Saudi dia orang dia kata rupanya cakap tak ada orang kat kelas. Sebab dia masuk kelas, dia ada video jadi video tengok. So dia cakap seorang-seorang lah. Jadi mata ni bagaimana kita nak menjual, kita lihat benda ni kecantikan ni membuatkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu biasanya orang yang hebat dia akan banyak berfikir daripada bercakap. Dia akan melihat yang dia lihat benda ni apa yang satu Allah nak bagi Kalau dilihat macam pertukaran siang dan malam, salji. Dari mana salji ni bumi akan jadi apa? Dia seperti salji Malaysia tak ada salji. Dia akan tutup macam tu, betul? Tapi bila tengok salji tu dia anggap seperti umpama kain kafan. Kain kafan. Jadi nampak tak? Dia sentiasa melihat. Jadi mata-mata yang kita ada ni kita gunakan kepada Allah. Lihat benda-benda baik, baca Quran Mata yang sentiasa menangis, Allah kata tidak akan sentuh api neraka. Mata orang baca Quran, mata orang yang bertahajud, menangis kerana Allah, bukan menangis kerana Chelsea kalah ke Ustaz, ni up to date ke tak tengok pun dengan kawan-kawan juga. Okey lah tu mata banyaklah kat bawah tu dia tengok. Okey, itu keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat, Ustaz dia nak habis 3 minit 10 minit 10 minit lah. Okey lah, kita untung lah, jangan berhenti, kita cerita pasal untung Okey, yang keempat, sesungguhnya insan itu lemah sedangkan dugaannya banyak. Dia fakir sedangkan keperluannya tidak terhitung. Okey, sudah terangkan tadi. Dia lemah sedangkan bermakna hidup amat berat. Jika dia tidak bersandar kepada Al-Qadir Zuljalal, tidak bertawakal kepadanya, tidak percaya lalu tidak menyerah kepadanya, nescaya sanubarinya akan kekal dalam kesengsaraan yang berterusan. Semua kesusahan, kesakitan dan penyesalan yang tiada faedah akan melemaskannya sehingga menjadikannya mabuk ataupun binatang yang ganas. Okey, ini nak cerita kalau kita serahkan segala perkara kepada Allah SWT, kita akan rasa tenang selepas beban.
Sebagai contoh, kalau kita naik flight, kadang kita tak percaya kat kapal terbang tu, Emirates ke Etihad tu, kita bawa bermakna 50 kilo. Bila kata, okay sir, can I have you? Kita no. Dia kata, kita cakap tak payah. Kita nak bawa sendiri. Lama kelamaan, kita pertahan tak nak pegang dalam 5 jam, 6 jam. Duduk, pegang 50 kilo. Tahan ke tak tahan? Tak tahan tak? Lagi kalau berdiri rasanya sejam tu dah, okey. Kan mudah kalau kita bagi kepada orang tu disimpan bawah kapal terbang. Kenapa? Kita tak percaya kat dia. Kita rasa kita kuat. Begitu juga manusia. Jika mana kita bersandar pada Allah, kita serahkan segala masalah yang berlaku ni, kita reda dengan Allah, kita serahkan seperti mana orang tadi yang menyerahkan beg yang seberat 50 kilo tu kepada staf kapal terbang. Bermakna kita lagi banyak, beratus-ratus kilo. Kan? Dengan dugaannya yang banyak, dengan kesakitan, kan? Kemudian kematian. Jadi bagaimana kita menghadapi benda ni? Kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertawakal ni dia sentiasa rasa tenang, kan? Walaupun memang ada banyak masalah, tapi sebenarnya kita menyandarkan kepada yang kuat. Sebab manusia ni fitrah dia perlu yang kuat. Kalau kita tahu ada orang kuat jaga kita, tak kisah pergi mana-mana pun kita akan rasa selamat. Betul kan? Kalau kita berjalan ada bodyguard 2-3 orang, kita pun pelagak sikit kan, tolak orang kan. Nak pukul ada bodyguard, 2 orang bodyguard kan, badan besar-besar. Kenapa? Kita bersandar kekuatan kita kepada dia. Tetapi orang Islam, orang beriman, dia bersandar kepada Allah SWT. Ustaz, tapi kita tak nampak Allah. Macam mana kita nak bersandar kepada dia? Kita tak nampak Allah, tapi kita nampak rahmat Allah, kita nampak makhluk Allah. Walaupun kalau kita kata Allah tu, kita tak nampak sebenarnya Allah tu dekat dengan kita. Betul tak? Seperti mana matahari tu jauh pada kita kedudukannya, tapi kita dapat merasai ke sinaran cahaya matahari itu. Begitu juga seorang kanak-kanak kecil masuk hutan, kan, ayah dia kata, nak jalan, jangan risau, ayah kawal melalui CCTV. Walaupun dia nampak kesorangan ketika itu, dengan hutan, dengan limau semua kan, tapi dia rasa tenang. Kenapa? Ayah dia ada dengan CCTV. Ayah dia mengawasi dia. Begitu juga kita manusia sebagai seorang hamba Allah. Walaupun kalau kita rasa Allah tidak ada, sedangkan Allah tu dekat dengan kita, tapi percayalah, Allah ni sentiasa dekat dengan kita. Seperti mana seorang ayah tadi, dia mengawasi anak ni melalui CCTV. Betul? Allah ni sangat dekat kan, lebih dekat daripada urat leher kita. Betul? Jadi itu yang keempat, kita serahkan kepada Allah segala, iaitu bertawakal. Yang kelima, yang akhir sekali, para ahli zaub dan kasyaf dan ahli ikhtisas telah bersepakat bahawa semua ibadah dan zikir, anggota dan alat-alat itu dan ganjaran-ganjaran mereka yang tinggi itu akan diberikan kepadamu dalam bentuk buah-buahan surga. Jadi apa yang kita usahakan ni akan kita dapat dalam bentuk buah-buah surga. Kalau macam tu saya sebut 1000 kali 1000 pokok. Macam mana Ustaz 1000 pokok? Muat tak tanah tu? Tak usah fikir lah. Itu Allah SWT. Jadi Allah mengatakan segala amalan kita ni akan apa? Akan diberi segi buah-buahan amalan kita. Sebab kat syurga kita nak buat apa? Nak kerja kat syurga? Kerja tak ada, ibadat tak ada, kita apa? Duduk atas sofa, makan, berenang di sungai susu, sungai madu, sungai arak semua kan. Berenang lah kan. Jadi kita punya badan pun tak bau busuk. Bahkan perut kita tu baunya adalah bau apa? Bau minyak wangi. Oh, Masya Allah. Tu bayangkan kalau kita punya perut bau minyak wangi, saya rasa ramai orang akan jual minyak wangi dia. Hari ni saya ada perlu 1 liter, siapa nak? Kan? Nak ceritanya keuntungan kelima ni, para ahli zaub yang ulama mengatakan bahawa segala kebaikan kita akan dapat itu dihasilkan dalam bentuk buah-buahan. Okey, apa ni 5 minit je. Selesai? Sini soal jawab. Okey, yang sekali bacalah sendiri je. Tak adalah, tidak maksudnya kerugian kelima tu kalau kita lihat kan, yang poin sekarang ni, kalau kita tak jual tadi kita akan rugi segalanya. Okey, sekarang kita akan melihat kepada penjualan. Agaknya adakah sesuatu yang begitu berat sehingga kebaikan mereka tidak mahu menjualnya? Berat tak nak jualnya? Nak jual diri ni ataupun harta ni berat tak? Rasa-rasanya. Kalau nak solat, apa modal solat? Modal solat apa modal solat? Modal solat apa dia? Ustaz, ilmu Ustaz, betul lah. Modal solat tu apa? Hanya memerlukan apa? Air mineral, betul?
Dengan nyera kita wuduk, kita solat. Nampak tak? Mudah tak? Ustaz, kalau susah tak dia kata kan, takkan nak solat. Solat ni perlukan sejadah. Tak perlu sejadah. Yang perlu sejadah sebab kita kat Malaysia kalau kita semayang tadi, rasa-rasanya sah tak kita nak semayang? Kita rasa sah tak? Memang sah, tapi kita rasa-rasanya geli lah. Kita kawan tadi nampak dia masuk bilik air, lepas tu dia pijak situ kan. Kita nak solat tapi sebenarnya tak ada kalau pergi Masjidil Haram tu, solat semua tempat walaupun nampak abuk, solat juga. Jadi modal untuk melakukan ibadat ni mudah, dengan harta, dengan jiwa, ikut kemampuan kita lah. Sebab itu dikatakan tidak, sama sekali tidak, ia langsung tidak berat, kerana daerah halal itu adalah luas dan cukup untuk kenikmatan. Jadi kalau tidak, lingkungan halal ni lebih besar daripada lingkungan haram. Sebagai contoh minuman Minuman kalau kita lihat, kalau kita buat lingkungan yang tak boleh minum, apa dia? Elio boleh minum tak? Boleh bagus Jadi apa tak boleh minum? Darah Contohlah, ambil kalau bentuk minuman darah, betul apa? Arak betul. Apa lagi tak boleh minum? Banyak-banyak minuman, itu juga yang nak Kalau kat kedai tu, jus, kalau main jus belah besar tu semua Jadi lingkungan halal tu 80%, lingkungan haram tu 20% Yang kita sempitkan, kita nampak haram. Sedangkan Islam mengatakan halal tu terlampau luas, haram tu hanya sedikit. Sebab itu dalam Quran, dalam muamalat, jika mana tidak ada nas mengharamkan benda itu, kita boleh makan, boleh minum. Yang nas haramkan adalah minuman yang memabukkan, arak. Ada lagi? Ada Islam haramkan susu? Tak ada Jadi minuman ni, jadi jangan sempitkan dengan menyatakan lingkungan halal ni sikit. Okey, langsung tiada keperluan untuk masuk ke haram. Fardu ilahi pula adalah ringan dan sedikit. Yang mana kata tadi solat 5 waktu, simple. Menjadi hamba dan tentera kepada Allah adalah satu kemuliaan yang begitu lazat sehingga amat sukar untuk ditarifkan. Jadi hamba kepada manusia membebankan, menjadi hamba kepada Allah meringankan. Kerana apa? Kita menghadap, kita kembali kepada Allah SWT. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku lemah. Sebab itu lemah dan fakir ini kalau boleh dikatakan umpama 2 sayap. Kalau seekor burung nak terbang, dia perlukan 2 sayap, betul? Jadi anggaplah fakir ni sayap kanan, lemah tu sayap kirinya, di mana dengan sifat kefakiran dan sifat kelemahan itu dapat menerbangkan kita ke rahmat Allah SWT. Dengan sifat fakir dan lemah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Tak jadi sombong, tak jadi ego. Jadi fakir dan lemah itu benda yang baik. Dengan kedua-dua sifat tadi, umpama sayap, kita menuju ke rahmat Allah SWT. Okey, tugas kulit ialah perlu berusaha dan bermula semata-mata kerana Allah. Seperti seorang tentera memberi dan mengambil atas nama Allah, perlu bergerak dan mendapat keterangan dalam daerah keizinan dan undang-undang Allah. Jadi nak mula sebut bismillah, tengah jalan sebut subhanallah, dan akhir sekali bila terima nikmat alhamdulillah. Jadi sentiasa kita basahkan bibir kita ini dengan zikrullah. Bila mana kita sentiasa berdekatkan, kita akan rasa Allah tu sentiasa dekat dengan kita. Allah perhatikan kita. Ustaz sebut bismillah, tak adalah macam tu. Dengan sebut nama Allah ni, nak masuk bilik air, sebut bismillah. Tak lain Nak makan, sebut bismillah. Nak mula belajar, sebut bismillah. Jadi benda tu simple, sebut bismillah dah dapat pahala. Okey. Dan undang-undang, jika bersalah perlulah beristighfar. Kalau bersalah Allah minta apa kita? Istighfar. Kalau kita baca surah, dalam surah 28 Allah diceritakan tentang orang beristighfar ni, Allah curahkan harta daripada langit. Jadi dengan istighfar ni mendekatkan kita dengan Allah SWT ni lebih. Nak kaya istighfar banyak-banyak. Bukan kerana apa? Kerana istighfar ni memberikan kita, kalau baca surah tu, satu muka surat ceritakan Allah berikan rahmat, Allah turunkan harta. Yursilu alaikum midrara. Allah turunkan daripada langit tu macam rezeki. Jadi mudah. Nak jual ni mudah dengan Allah Ta'ala. Dan perlulah mengucap dan merayu kepadanya, Ya Rabb, ampunilah kekurangan kami, terimalah kami sebagai hamba-Mu, jadikanlah kami insan-insan jujur dengan amanah-Mu sehingga saat ia diambil. Akhir sekali, kita ini adalah milik Allah dan kita akan dipertanggungjawabkan apa yang Allah beri kepada kita. Sebab itu Allah kata kita hendaklah menunaikan amanah kita kan. Amanah ni, kita ni amanah. Dan segala apa yang kita ada ni, mata-mata kita, apapun jiwa kita, diri kita ni, tangan kita ni, Allah akan tanya, anda buat apa dengan tangan anda waktu anda hidup? Jadi jagalah amanah Allah Ta'ala ini dengan menjualkan kepada si empunya, iaitu Allah SWT,
Semoga dengan kita berjual kepada Allah Ta'ala, bukan sahaja ketenangan dunia kita dapat, bahkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat abadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka soal jawab. Ada soal jawab? Oh, alhamdulillah, tak ada nak jawab. Ada nak tanya? Tak mau kertas ke? Nak tulis ke mesej ke? WhatsApp ke? Ini sambung ayat je lah sampai akhir sekali tu. Ada nak tanya? Ada? Tak ada? Kita cerita tentang keuntungan tadi. Mungkin kita dah cerita sebab tekangan waktu. Dalam tu ada, boleh baca. Dalam metod Rasulullah ni dia benda yang simple. Dia buat perumpamaan, penceritaan, jadi kita faham. Kalau kita masuk dalam sebuah taman, kita tengok pokok ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sederhana. Kita akan dapat makan atau ambil buah-buahan di pokok tu berdasarkan apa dia? Ketikan kita. Kalau kita rendah, kita dapatlah buah yang rendah. Kalau kita tinggi, kita dapat buah yang tinggi. Begitu juga. Jadi Alhamdulillah, sebenarnya dalam Rasulullah ni dia banyak membuka kita lihat secara benda ni secara lebih dekat. Dan kalau kita melihat kejayaan kerajaan negara Turki sekarang lah, kalau kita, Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ni Rasulullah telah menjadi hak milik Jakim Turki. Maksudnya Jakim Turki itu jadikan sebagai benda yang perlu dibaca kan. Jadi anda melihat benda ni cukup banyak kan. Dan sebenarnya yang paling bagus bila mana kita mutalaah, kita duduk sama, kita berbincang kan. Mana two way communication. Jadi benda ni memang Alhamdulillah Ustaz sendiri dah bersama ni dah hampir 6-7 tahun dah sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan dalam kalimat-kalimat yang pendek ni dia berikan kita sebagai asas. Okey. Ini tentang apa dia? Jual beli. Jual beli kita semua tahu, tapi bagaimana kita menjualkan diri kita kepada Allah SWT dengan modal yang kita ada. Ya, dengan umur yang kita ada, dengan tubuh yang kita ada ni kita jual. Kerana dengan kita menjualkan yang sedikit ni kita akan mendapat keuntungan yang abadi. Jadi rasanya nanti minggu depan ada sahabat lain yang akan bentangkan tajuk yang lain, mungkin dalam perspektif tauhid pula. Jadi tajuk ni kalau kita lihat dia panjang sebenarnya kan. Dalam 4-5 muka surat. Kalau tengok slide tu tak habis lagi kot kan. Ladang tu tubuh. Jadi ini sebagai perkongsian, ini sebagai kata pencerahan. Dan kami sangat mengalukan jika ada yang nak kita nak duduk kat satu majlis nak baca sama-sama, boleh. InsyaAllah kita hanya kata orang berkongsi, tidak menyatakan siapa pandai, siapa hebat, tak. Dan saya berada di depan ni bukan kerana saya pandai, tak. Saya berkongsi ilmu yang ada ni bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat. Dengan insyaAllah dengan perkongsian ni mendekatkan kita kepada Allah SWT. InsyaAllah apa yang kita buat ni, kita jual waktu kita ni, semoga Allah memberikan kita ganjaran surga abadi. Wallahu a'lam.